Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 bersama saya Amr Rakib Lauman. Tajuk utama tengah hari ini. Diskriminasi minyak sawit, Malaysia tidak harus teragak-agak ambil tindakan balas. Hishamuddin nafi rancang pertemuan ahli Parlimen Pembangkang dengan Datuk Seri Azmin Ali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia tidak harus berdiam diri ataupun teragak-agak untuk mengambil tindakan balas sekiranya terdapat negara pengimport yang mengenakan sekatan perdagangan ke atas negara pengeluar minyak sawit. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata jika terdapat bukti berlakunya diskriminasi dan pelanggaran undang-undang antarabangsa, negara tertakluk di bawah Majlis Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC perlu menggesa campur tangan daripada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Malaysia and other palm oil producing nations are stepping up efforts among global stakeholders to disseminate accurate information about sustainable oil palm plantations and counter false allegations concerning palm oil with credible facts. Despite our best efforts, if certain importing countries choose to impose discriminatory trade barriers against palm oil producing countries, we must not keep silent nor hesitate to take countermeasures. Beliau berkata demikian pada ucap tama Kongres dan Pameran Minyak Sawit Antarabangsa PIPOC di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pagi tadi. Tambahnya, industri minyak sawit Malaysia sering dikaitkan dengan kempen berunsur negatif yang didakwa menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan kehilangan biodiversiti meskipun terdapat pelbagai usaha dan langkah yang diambil oleh industri minyak sawit untuk mempromosikan produk berkenaan di persada antarabangsa. Persidangan PIPOC Anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Dan ketika ditemui media selepas itu, Perdana Menteri ditanya berhubung pertemuan yang diadakan antara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan sekumpulan ahli Parlimen malam tadi. Katanya beliau sedar tentang pertemuan itu namun tidak tahu apa yang dibincangkan. Anything about the meeting yesterday between Barisan National MPs and Datuk Seri Azmin Ali at his official residence? Yeah, I heard Were you about invited it. to the party? I don't know what they talk. I don't know what they talk about. Semalam, sekumpulan ahli Parlimen dari Barisan Nasional dan PKR dilaporkan hadir dalam pertemuan dengan Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu di kediamannya di Putrajaya. Wakil rakyat terbabit berada di kediaman Datuk Seri Azmin sejak jam 7 malam sebelum beransur-ansur keluar mulai 11 malam dengan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap naik Presiden PKR Zuraida Kamaruddin yang terakhir pulang. Penulis blog Raja Petra Kamaruddin menerusi laporan di portal Malaysia Today melaporkan Datuk Seri Azmin mengadakan pertemuan itu bagi mendapatkan sokongan daripada sekurang-kurangnya 30 ahli Parlimen BN. Sementara itu, bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein menafikan dakwaan beliau merancang pertemuan antara anggota Parlimen Pembangkang dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di Putrajaya malam tadi. Namun beliau sedia disiasat Lembaga Disiplin UMNO kerana tiada apa yang hendak beliau sembunyikan. Kenyataan itu dikeluarkan Datuk Seri Hishamuddin yang juga ahli Parlimen Sembrong di laman Twitternya hari ini. Ia selepas ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokban Nur Adam mendakwa beliau mengetuai pertemuan anggota Parlimen berkenaan di kediaman rasmi Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu di Putrajaya malam tadi.
Mahkamah Tinggi Ipoh menetapkan 26 November sebagai tarikh perbicaraan permohonan pemindahan kes rogol pembantu rumah warga Indonesia melibatkan Exco Kerajaan Negeri Perak Paul Yong Chu Kiong dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ipoh Datuk Muhammad Razli Harun dalam keputusannya turut mengarahkan pasukan pendakwaan dan pembelaan menyediakan hujahan bertulis. Peguam Paul Yong Farhan Supian dilihat hadir berseorangan bagi menguruskan kes berkenaan. Semasa prosiding, Farhan memohon mahkamah untuk memulakan perbicaraan pada 25 November namun ditolak pihak pendakwaan. Paul bagaimanapun tidak hadir semasa pengurusan kes berlangsung pagi tadi kerana terlibat dalam sesi Dewan Undangan Negeri Dun Perak. Jenazah bekas Ketua Polis Selangor Datuk Muhammad Syukri Dahlan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam, Selangor kira-kira jam 9.56 pagi tadi. Allahyarham 65 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Pakar Avicenna Shah Alam jam 4.45 petang semalam. Kira-kira 200 orang terdiri dari ahli keluarga serta rakan Allahyarham hadir memberikan perkhidmatan terakhir. Terdahulu, jenazah Muhammad Syukri dibawa ke Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah untuk dimandi dan dikafan sebelum solat jenazah. Allahyarham dilapor menghidap kanser hati. Sebelum memegang jawatan Ketua Polis Selangor, Allahyarham pernah berkhidmat sebagai Ketua Polis Perak. Kita ke Dewan Rakyat. Antara yang menjadi tumpuan sidang pagi tadi isu pembangunan semula kampung baru serta perkahwinan bawah umur di Malaysia. Turut dibahaskan isu kebajikan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM. Untuk berkembangnya, kita terus ke Parlimen bersama Ridwan Hussein. Silakan Ridwan. Terima kasih Hamirul. 7 negeri masih tidak bersetuju untuk meminda enactment atau ordinan undang-undang dan had umur minimum perkahwinan masing-masing bagi tujuan penyeragaman umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata negeri berkenaan adalah Sarawak, Pahang, Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan. Manakala enactment ordinan undang-undang dan had umur minimum perkahwinan hanya boleh dipindah sekiranya negeri-negeri bersetuju dengan cadangan pindaan tersebut. Hanya negeri Selangor telah meminda enactment ini manakala wilayah persekutuan sedang dalam proses pindaan. 5 negeri lain yang telah bersetuju untuk meminda adalah Pulau Pinang, Sabah, Johor, Melaka dan Perak. Menjawab soalan asal Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Syed Noh, Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata kerajaan juga telah melaksanakan beberapa sesi libat urus bagi tujuan penyeragaman umur minimum dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Undang-Undang Adat dan enactment Mahkamah Anak Negeri serta lain-lain bentuk tata cara, kaedah-kaedah dan garis panduan. Hasilnya, satu draft pindaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta 303 sedang disediakan dengan tujuan untuk meminda umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun bagi perempuan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Draft pindaan itu jelas beliau sedang dimuktamadkan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil JAKIM. Kementerian Dalam Negeri akan meneliti konsep model baharu yang akan menempatkan sebahagian pegawai-pegawai Polis Diraja Malaysia PDRM di kawasan-kawasan komuniti dalam usaha mengurangkan kadar jenayah. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kejayaan pelaksanaan konsep yang meningkatkan kehadiran polis atau omnipresence itu bagaimanapun tertakluk kepada beberapa faktor termasuklah isu kos serta tanah. Yang paling penting antara lainlah isu tanah. Kalaupun kita memiliki tanah tapi kawasan tanah tak memadai, apalagi kalau nak ditempatkan tempat-tempat yang lain daripada pusat balai polis yang berkenaan, maka itu mungkin akan menjadi masalah besar pada kita. Apapun langkah-langkah untuk menambah baik ini berterusan. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Mersing Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM200 juta di bawah pakej rolling plan keempat Rancangan Malaysia ke-11 2019 telah diluluskan bagi kerja-kerja pembaikan di kompleks perumahan serta kerja-kerja penggantian lift-lift kompleks seluruh Malaysia. Bagi peruntukan itu, sebanyak 12,409 unit kuartus PDRM di 158 lokasi dan lain-lain keperluan infrastruktur guna sama akan diselenggara dan dinaik taraf.
Sehingga November 2019, 33 projek telah diluluskan dan sedang dilaksana selari dengan pemantapan pengurusan prasarana untuk menyediakan tempat bekerja dan kuartus yang kondusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga PDRM. RM250 juta turut diperuntukkan bagi kerja-kerja pembaikan kuartus dan premis PDRM serta naik taraf dan baik pulih stor barang kes Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik seluruh Malaysia. Sidang Dewan Rakyat pagi tadi bertukar kecoh seketika apabila isu tanah Kampung Baru dibahaskan ahli Dewan. Ia ketika Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad menjawab persoalan mengenai tawaran kerajaan berbanding nilai sebenar tanah kawasan berkenaan. Kekecohan selama 5 minit itu tercetus ketika Khalid menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Pendang Awang Solahuddin Hashim. Broker tak ada siapa semua. Tolong ingat ni parlimen bukan kedai kopi. Jangan nak teringatkan menteri, ini bukan Facebook atau Twitter. Ini House of Parliament. Apa punya menteri? Kedai kopi dengan Facebook ingat sama. Harga tanah. Rumuskan jawapan. Okey, harga tanah berdasarkan pada penilaian. Dia bukan berdasarkan kepada spekulasi. Kita kerajaan. Kita bukan syarikat nak menyaga. Kita kerajaan. Maka kita beli dengan penilaian yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan dan Penilaian Hartanah. Bukan spekulasi. Maka kita tak beli dengan harga zaman dulu ke, harga masa akan datang ke. Itu spekulasi yang dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai broker. Saya bukan broker. Sidang Dewan kali ini sedang berehat sebentar dan akan kembali membahaskan rang undang-undang perbekalan 2020 pada jam 2.30 petang nanti. Dan dengan itu sekian saja laporan dari Parlimen. Kita kembali bersama Amirul di Seri Pentas. Silakan Amirul. Terima kasih Ridwan. Langsung dari Parlimen seterusnya. Golongan belia dan graduan Sabah digalakkan untuk menceburkan diri dalam sektor perikanan di negeri itu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Abdallah berkata, perlibatan bukanlah dirujuk kepada aktiviti menangkap ikan semata-mata, sebaliknya lebih kepada bidang penternakan. Okey, Yang Berhormat Ketua Menteri tadi menekankan betapa generasi muda kita akan galakkan untuk mereka berkecimpung dalam bidang perusahaan berdasarkan perikanan ini, tetapi tidak sebagai nelayan menangkap ikan di laut. Sebaliknya mereka akan diberi bantuan untuk membolehkan mereka menceburkan diri dalam bidang penternakan ikan. Manfaat itu tambahnya lebih mengutamakan mereka yang memang berasal dari daerah pesisiran pantai sekaligus dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Justru satu keputusan dasar telah diambil untuk mengadakan program penggalakan belia dan graduan dari Sabah melibatkan diri dalam sektor perikanan. Saranan itu disampaikan Datuk Seri Muhammad Shafie kepada Lembaga Pemasaran Ikan Sabah SAFMA dalam satu pertemuan dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC terbabit di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Cek pembayaran pinjaman bernilai 1.2 juta ringgit turut diserahkan kepada Datuk Seri Muhammad Shafie bagi pihak kerajaan negeri. Penanda aras FTSE, Bursa Malaysia FBMKLCI disasarkan untuk mencecah 1,630 mata menjelang 2019 sebelum meningkat kepada 1,750 mata tahun depan berdasarkan 16 kali nisbah harga kepada pendapatan. Menurut Rakuten Trade Sdn Bhd, firma penyelidikan juga menjangkakan nilai ringgit antara 4.1 dan 4.15 berbanding dolar Amerika untuk baki tahun sebelum mengukuh kepada paras 4 tahun depan. Rather than looking for catalysts to draw in foreign funds, I think the interest rate differential would be the main one to attract foreign funds. I think from there we can see improvement on the ringgit, hopefully the equity market as well. Sementara itu, bagi tahun 2020, kadar faedah akan memainkan peranan penting dalam menarik dana asing dan ini harus mempunyai kesan positif ke atas equity dan ringgit. Beliau ditemui pada sidang media Surfing the Market Wave semalam. Pada jam 12.30 tengah hari tadi, indeks FBMKLCI susut 4.07 mata kepada 1,600.29.
Honda Malaysia menambah pusat badan dan cat BP di semua pengedar sahnya. Tahun ini 6 pusat BP baru dibuka menjadikan keseluruhan 28 Honda BP di seluruh negara. Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Honda Malaysia, Toichi Ishiyama berkata, inisiatif berkenaan dilakukan bagi memberi keselesaan kepada pelanggan khususnya selepas pembelian kenderaan dilakukan. Katanya penambahan pusat BP ini akan membantu Honda Malaysia menampung permintaan yang semakin bertambah selain menawarkan perkhidmatan selepas jualan berkualiti tinggi. Sehingga Oktober lalu, Honda Malaysia mencatatkan penerimaan 36,000 kenderaan di pusat BP meningkat 40% berbanding tahun lalu. 5 tahun pertama pembesaran kanak-kanak adalah fasa perkembangan pesat bagi mental, fizikal, sosial dan emosi mereka. Pembesaran sempurna kanak-kanak disokong oleh pemakanan seimbang yang berkhasiat dan ia seharusnya diperoleh secukupnya untuk menyokong perkembangan optimum kanak-kanak. 5 tahun pertama adalah fasa pembesaran paling penting untuk kanak-kanak mendapatkan nutrisi yang cukup bagi menjamin pembesaran fizikal yang sempurna. Kekurangan pengambilan makanan bernutrisi yang diperlukan menyebabkan mereka mudah terdedah dengan risiko sistem ketahanan tubuh yang rendah dan mudah terdedah kepada penyakit. That when children are sick, they don't eat enough. When they don't eat enough, it affects their IQ and their brain development. But also when children are not well, they don't want to explore the environment. Sehubungan itu, bagi memberi kesedaran mengenai nutrisi pemakanan, faedah dan potensi risiko kesihatan kepada kanak-kanak, Abbott Laboratories mengambil inisiatif menganjurkan simposium sehari untuk berkongsi pengalaman tentang kemajuan inovasi dalam pemakanan kanak-kanak untuk meningkatkan nilai nutrisi. Menyedari susu antara sumber nutrisi yang penting, Abbott menggabungkan sains nutrisi dan teknologi bagi menghasilkan inovasi produk yang terbukti secara saintifik membantu menyokong kesihatan dan perkembangan kanak-kanak. A new innovation to help children in Malaysia to develop an optimized body defense system and help them to reach their learning potential. The other innovation by Abbott is with the introduction of Pediasure with the OptiHeight system and now with the added arginine and natural vitamin K2 together with 25 key nutrients and calcium will help children to optimize their height and growth potential. Simposium Kemajuan Inovasi dalam Nutrisi Kanak-kanak ini mengetengahkan perkembangan nutrisi terkini yang memfokuskan kepada ketahanan tubuh dan pembesaran kanak-kanak. Diadakan di Putrajaya baru-baru ini, ia dihadiri lebih 200 pengamal perubatan dan pediatrik seluruh negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mendedikasikan anugerah Ikon Craft Antarabangsa 2019 kepada rakyat Pahang. Titah Tunku Azizah baginda amat gembira jika anugerah itu dikongsi oleh seluruh rakyat Pahang atas sokongan mereka dalam membangunkan seni kraft di negeri itu. Pengumuman mengenai pemenang anugerah itu dimuatkan dalam laman sesawang Kampung Kraft India. Penyampaian anugerah itu akan diadakan pada Majlis Anugerah Kraft Antarabangsa ICA di New Delhi 7 Disember ini. Orang ucapkan yang saya kata puji itu bukan untuk saya seorang, tetapi selain pujian hanya untuk Allah, tetapi ucapan tahniah itu bukan hanya untuk saya, kerana untuk negeri Pahang ya, Darul Makmur, kerana yang selama ini telah that you all saw my vision, you trusted me, and you gave me your support, and you encouraged me as well, and I have a good team working with me. Dalam usaha mengembangkan tenun Pahang, Tunku Azizah mencadangkan pendekatan baru seperti menghasilkan benang daripada daun nenas dan batang pisang. Malah, baginda juga adalah penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja dan pengurusi jawatan kuasa pembangunan Tenun Pahang Diraja Negeri Pahang. Hasil usaha keras baginda di pekan saja ketika ini ada kira-kira 200 orang penenun. Tunku Azizah malam tadi berangkat merasmikan pameran warisan Pahang di Muzium Seni Pahang di Kuantan. Pameran disertai 31 pelukis dan 6 juru foto anak kelahiran Pahang. Luar negara, Amerika Syarikat bertindak mengubah pendiriannya berhubung penempatan haram Israel di tebing barat. Washington berpendapat pembinaan penempatan berkenaan tidak menyalahi undang-undang antarabangsa. After carefully studying all sides of the legal debate, this administration agrees with President Reagan. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not, per se, inconsistent with international law.
Ia sekaligus meletakkan pendirian Amerika Syarikat bertentangan dengan hampir kesemua negara termasuk resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sehingga kini dasar Amerika Syarikat berdasarkan pendapat undang-undang yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara pada 1978. Ia menyatakan bahawa penempatan yang dibina di wilayah Palestin yang ditawan Zionis sedekad sebelum itu bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Konvensyen Geneva keempat mengenai undang-undang perang secara jelas melarang pergerakan orang awam ke wilayah yang diduduki. Lebih 600,000 pendatang haram Yahudi menetap di tebing barat dan timur Baitul Maqdis. Ketua Eksekutif Hong Kong menggesa penunjuk perasaan yang menduduki Universiti Politeknik Hong Kong sejak 3 hari lalu agar menyerah diri. Carrie Lam mendakwa kira-kira 100 orang masih berada di dalam kampus itu yang dikepung oleh polis. Ratusan penunjuk perasaan ambil alih kampus Universiti Politeknik Hong Kong hujung minggu lalu, berusuh menggunakan panah dan melempar bom petrol ke arah anggota polis yang cuba mengawal keadaan di kampus berkenaan. The first is, of course, to have a peaceful resolution as far as possible. This objective could only be achieved with the full cooperation of the protesters, including, of course, the rioters, that they have to stop violence, give up their weapons and come out peacefully and take the instructions from the police. Walau bagaimanapun, sekumpulan penunjuk perasaan ini dilihat meninggalkan premis universiti berkenaan lewat malam tadi. Meskipun Hong Kong telah mengerahkan ribuan anggota polis bagi meredakan ketegangan, penunjuk perasaan masih mengadakan bantahan secara besar-besaran yang menyebabkan hampir 4,500 ditangkap dan mencetuskan amaran dari Beijing bahawa ia sudah bersedia untuk campur tangan. 3 orang termasuk seorang penyerang maut dalam kejadian tembakan di luar sebuah gedung Walmart di Oklahoma, Amerika Syarikat. Ketua Polis Duncan, Danny Ford berkata insiden dipercayai tercetus akibat pertelingkahan domestik. Kejadian berlaku di kawasan letak kereta gedung Walmart di Duncan pada jam 10 pagi waktu tempatan semalam. Seorang lelaki dan wanita ditemui mati di dalam sebuah kereta. Manakala mayat seorang lelaki dipercayai penembak ditemui berhampiran kereta berkenaan. Menurut saksi, penembak mendekati mangsa ketika mereka berada di dalam kenderaan dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Dia kemudian bertindak membunuh diri dengan menembak dirinya apabila seorang lagi lelaki dilaporkan mengeluarkan senjata api dan mencabar penembak itu. Menurut jurucakap Walmart, kaki tangan gedung itu tidak terlibat dalam kejadian. Sukan aksi hangat pertemuan Malaysia menentang Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini pastinya dinanti seluruh peminat bola sepak tanah air. Lebih-lebih lagi selepas insiden panas yang berlaku ketika kedua-dua pasukan bertembung di Jakarta September lalu yang menyaksikan Harimau Malaya berjaya mengatasi skuad Garuda dengan kemenangan 3-2. Dan Malaysia sudah tentu tidak mahu melepaskan 3 mata berharga terutamanya selepas persembahan memukau menundukkan gergasi Asia Tenggara Thailand minggu lalu. Dari segi persediaan, nampaknya barisan kejurulatihan masih lagi menilai pemain-pemain yang bakal diturunkan berdepan Indonesia. Sesi latihan rasmi di gelanggang sebenar pertembungan malam ini Stadium Nasional Bukit Jalil semalam pasti dimanfaatkan untuk melihat siapakah 2 pemain pengganti kepada Muhammad Syafiq Ahmad dan Matthew Davis yang menjalani penggantungan perlawanan. Tonggakan awal tiada rombakan besar-besaran dengan mengekalkan barisan yang mengalahkan Thailand 2-1 5 hari lalu, antaranya dipacu Muhammad Safawi Rashid, Muhammad Sumareh, Brandon Gunn, Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak termasuklah Muhammad Khairul Azhan Khalid di benteng terakhir. Cuma peranan penggempur utama yang masih menjadi teka-teki siapa yang dipertanggungjawabkan Tan Cheng Ho memandangkan hanya tinggal penyerang tunggal Nur Syahrul Idlan Talha. Game dengan Indonesia ni, even kita main last game dia dengan dekat Jakarta itu kita menang 3-2 kan. Untuk saya, bagi saya lah kalau coach dia beri peluang siapa-siapa pun yang bermain ke sebelah sarang utama, saya rasa boleh membawa satu kejayaan dengan prestasi pasukan sekarang. Sementara itu, di kem berlawanan Indonesia nampaknya diiringi keyakinan tersendiri untuk turun berdepan Malaysia malam ini. Tampil dalam sesi latihan rasmi sebelah petang semalam, barisan 22 pemain itu kelihatan fokus di sebalik peluang untuk melepasi peringkat kumpulan sudah pun tertutup sepenuhnya gara-gara gagal mengutip sebarang mata akibat tewas ke semua 4 perlawanan kumpulan setakat ini.
Sesi dikendalikan pemangku jurulatih Yeyen Tumena serta 2 lagi pembantu, namun pengendali kelahiran Scotland Simon McManamy masih lagi berhubung dan memantau program latihan. Selain mengubah barisan kejurulatihan, skuad Garuda juga merombak senarai pemain membabitkan separuh daripadanya dilakukan ketika tiba lebih awal sejak seminggu yang lalu di Malaysia untuk membuat persiapan. Penganjur perlumbaan basikal Letua de Langkawi LTDL Human Voyage Sendirian Berhad menjangkakan peningkatan kos penganjuran bagi edisi ke-25 perlumbaan tahun depan. Ia berikutan faktor logistik bagi perlumbaan membabitkan laluan di Sabah dan Sarawak yang bakal dilaksanakan penganjur. Budget-wise for us, we are working on we are just finalising our numbers now lah kan, because the logistics requirement in Sabah Sarawak ni is quite hefty juga lah kan. But it's nothing short of 20 million kan. But that's not the final number lah. I'm just giving an arbitrary number dulu lah, because that's what we're working on now lah. Selepas diberikan taraf Pro Series, usaha penganjur untuk kembali mengadakan 10 peringkat perlumbaan tidak dapat dilaksanakan selepas Badan Induk Basikal Dunia UCI hanya membenarkan 8 peringkat perlumbaan. Namun, 2 perlumbaan tambahan sebelum dan selepas saingan Letua de Langkawi 2020 dibenarkan untuk dilaksanakan. Dimulakan dengan aksi kriterium yang disertai pelumba bawah 23 tahun di Sabah, peringkat pertama perlumbaan akan mengambil tempat di Kuching, Sarawak sebelum bersambung di Terengganu menuju ke Kuala Lumpur, Genting Highland dan seterusnya ke utara tanah air. Dengan penamat peringkat ke-8 di Alustar Kedah, perlumbaan diteruskan dengan Langkawi Classic Race disertai juara-juara Asia. Perlumbaan edisi ke-25 LTDL dijadualkan berlangsung dari 7 hingga 14 Februari depan menyasarkan penyertaan sehingga 10 pasukan bertaraf Pro Tour. Salmon yang lazimnya banyak di lautan Pasifik kini mudah didapati di banyak negara, terutama yang sanggup menternak spesies ikan mahal ini seperti di Emirat Arab Bersatu. Visual itu kami pilih menutup tirai Buletin 1.30 hari ini. Saya Hakim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.